Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Murid-murid, terima kasih kerana masuk kelas awal ataupun tepat pada masa ya. Cikgu sungguh menghargainya. Dan sebelum kelas, berikan cikgu dalam 2 minit tau. Buka skrin handphone anda sekarang. Buka skrin handphone ya. Ya, kamu akan menjadi saksi lah kepada cikgu. Kalaulah masa akan datang, balik sekolah ke tak balik sekolah ke. Okey. Yang penting, laporan PBD, kamu ada tahap penguasaan. Band lah, tahap penguasaan. Band 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi murid-murid, sekali lagi cikgu perlu tunjukkan pada anda. Okey, tengok pada skrin. Ya, jadi cikgu dah tanda lah, katanya tanda kan. Dalam Google Classroom, berkenaan dengan assignment yang telah diberikan. Jadi, anda boleh tengok sendirilah pada skrin. Kamu boleh tengok sendiri pada skrin lah. Jadi, ada antara kita, bukan, ada antara kamu lah, bukan saya. Kamu, murid-murid yang tidak menghantar lah, termasuk hari ini. Hari ini, untuk praktis formatif terakhir tu, kamu tak hantar lah, no attachment. Okey, tidak menghantar lah. Bukan, cikgu bukan tegur pada kamu seorang. Cikgu kebetulan baca saja. Jadi jangan terasa apa-apa. Cikgu ternampak, jadi cikgu sebut sekarang. Okey, dan juga ramailah, ada macam Malia pun tak berhantar. Kalau tuan tengok Malia. Okey, Syajwa memang tak pernah masuk kelas. Nazrin pun tak. Siti Aisaro tak hantar. Dan juga siapa ni ya? Aisyali pun tak buat. Jadi itu baru satu je. Jadi kamu dah nampak pada skrin ada 7 assignment yang kamu harus buat lah. Jadi ya, sistem online ini cikgu rasa tak adil sebenarnya untuk cikgu. Ada antara kamu kata, cikgu, saya hantar lewat sikit tak boleh ke? Dengar ya, kamu 14 orang pun cikgu dah rasa pening. Sebabnya kalau andai kata ada kamu seorang dua orang yang hantar lebih daripada due date. Okey, due date. Jadi cikgu perlu buka semula. Contohlah, kalau kamu lepas nak hantar uang petang praktis formatif, cikgu perlu buka semula, tengok balik, buka balik kalau punya tanda. Bayangkan kalau cikgu perlu buat untuk 2-3 orang, perlu buka semua assignment satu persatu untuk 2-3 individu lah. Jadi benda ini, kamu kata, yelah memang online ni boleh cikgu tanda bila-bila masa. Tapi cikgu perlu bagikan markah sekaligus. Jadi cikgu harap ya kepada sesiapa yang mungkin ada buat tapi dia tak mengamalkan hantar tepat pada masa, tolong bersimpatilah kepada cikgu sikit, bersimpati ya. Malia ada Malia. Malia. Apa khabar Malia? Malia. Ya. Apa khabar? Baik. Bagus. So, kenapa tak hantar assignment yang terkini tu? Cikgu bagi markah kosong dah ni. Jangan salahkan cikgu ya. Bukan ini Naim pula. Jadi itulah yang cikgu nak ceritakan. Jadi minta tolong supaya kalau ada due date itu, biasa cikgu pun tanda lewat dah, lewat 2 minggu ke seminggu. Jadi minta tolong menepati masa dia lah. Sebab benda ini adalah markah berkumpul. Maksud dia pada penghujung nanti sama ada benda ini akan dijadikan satu Excel file. Kamu akan tengok markah sendiri jumlah markah yang kamu dapat berapa itu. Okey. Ataupun akan keluarkan mana yang dikehendaki. Kalau macam domain pengetahuan biasa kita ambil keluar quiz lah. Quiz yang objektif tu kita tengok markah yang kamu buat. Yang tak hantar, cikgu memang tak boleh nak bantulah yang tak hantar. Yang hantar ini bagus, syabas, kekalkan. Okey, terima kasih sekali lagi. Alright, yang penting buat bersungguh-sungguh ya murid-murid semua. Okey, jadi hari ini kita akan sambung belajar. Belajar untuk bab yang seterusnya. Tapi sebelum cikgu masuk kelas itu, sambung apa yang patut, antara 8 orang yang ada hari ini, rasanya ada sesiapa yang nak komen ke tidak mengenai menghantar kerja melalui Google Classroom? Ada masalah ke tak? Sebab biasanya di sini ada seorang murid, nama dia siapa ya? Ya, Hong Yuxuan. Tapi saya tak nampak di hari ini ada kelas, mungkin lain tak ada. Tapi dia pernah hantar melalui WhatsApp Cikgu layan je ya. Cikgu layan ya.
Tapi yang nampaknya Google Classroom dia pun hantar. Bagus lah. Dia hantar WhatsApp, dia hantar Google Classroom dua-dua. Jadi yang lain pun kalau rasanya ada masalah internet, cikgu rasa itu bukan alasan lah. Bukan alasan selepas 2 tahun PDPR masih lagi kata masalah internet tak boleh nak hantar kerja. Okey, sebab itu akan menjadi trend untuk masa akan datang, khususnya belajar di college ataupun universiti akan datang. Kamu boleh tanya kakak ke abang ke senior yang belajar kat universiti mahupun STPM. STPM ke ataupun matrik, sama je. Jadi kalau kamu masa sampai hari itu, cakap juga tak ada masalah internet, cikgu pun tak boleh cakap apalah. Okey, kita sambung Jadi murid-murid, boleh ke tak? Wong Kai, boleh? Ada soalan tak? Cikgu tak dengar apa yang kamu sebut. Ada masalah ke tak? Tak tahu. Tak ada ya? Oh, ini baru bangun tidur ni rasanya. Adila. No Adila, ada tak? Adila dan Tahal. Tak ada. Oh, bagus. Tak ada. Ini suara bagus subuh tadi. Suara subuh. Bagus. Okey, jadi cikgu sambung Hari ini kita akan sambung kepada bab yang seterusnya. Dan ini sangat penting Kalau anda tanya cikgu, adakah tak ini bab yang sentiasa kerap dalam SPM, ya. Namun, kalau ikut senior kamu punya KBSM, bab 11 ini dia bergabung sekali dengan yang bab pengangkutan, bab 10. Namun, untuk kepada KSSM, dia pecahkan. Jadi, tak nampak macam ada satu panggil apa mana satu yang akan keluarkan. Jadi, kalau kamu tanya cikgu, antara bab 10 dan 11 mana satu penting, cikgu akan bagi tahu kamu dua bab pun penting. Okey? Dan bab 11 ini adalah antara yang paling terkini berkait dengan apa itu? COVID-19 sekali dengan vaksin Jadi sementara menunggu cikgu buangkan hingga cikgu Cikgu tak tahu apa tiba-tiba semua ni. Boleh tengok pada muka surat 198, pergi ke muka surat 200 Baca sebentar sebelum cikgu datang Kejap. Okey, murid-murid, minta maaf Jadi kalau anda tengok pada muka 198, jadi apa yang kamu nampak di sini? Itu soalan pertama cikgu. Apa yang kamu sebenarnya nampak? Jadi ada antara kamu mungkin kata ini adalah bakteria, ini semua kan? Sebenarnya tidak Kalau anda tengok di sini, dia lebih kepada sel darah putih. Cikgu? Biar betul ni. Antara soalan yang kerap memang tanya dalam SPM kerap, bukan bab saja, cikgu kata soalan dalam maksud titik. Nak ke tak nak, kamu perlu bezakan jenis-jenis sel. Saya tahu beza antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Itu memang paling asas. Budak bukan biologi pun perlu buat. Tapi untuk murid-murid yang biologi, anda telah diperkenalkan ketika pada bab 10 pengangkutan, apakah bezanya antara sel-sel putih kita yang ada. Okey, kita memang ada leukosit umum nama dia. Dalam leukosit ada 5 jenis yang kamu telah belajar. Antara 5 contoh sel darah putih leukosit anda belajar adalah apa? Neutrophil, basophil, eosinophil. Dan itu adalah bawah kategori granulosit. Granulosit pula ada limfosit dan monosit. 5 jenis ataupun bukan jenis 5 contoh leukosit. Contoh, jenis 2 lah, agranulosit dan granulosit. Ingat ke tak kamu apa yang kamu telah belajar ni ataupun apa yang cikgu sebut? Murid-murid, boleh juga tanya tak? Selamat datang Hong Yuxian. Bagus. Chen Xian. Lim Chen Xian. Lim Chen Xian selalu tak jawab Tan Jun Lim. Jun Lim okey ke tak? Okey. Okey, jadi kita sambung Jadi apa yang kamu nak sambung selepas kamu belajar jenis-jenis sel darah putih ataupun contoh dia sekali dan kamu nak bawa kepada bab 11 ni. Jawapan dia senang Kalau kamu tengok pada muka 198, apakah 3 barisan pertahanan badan manusia?
Kita akan mula dengan itu dan kalau boleh kita sempat kita akan sentuh sehingga antibody dan antigen ya. Kalau sempat. Alright. Jadi kita tengok sekarang murid-murid tengok muka surat 199. Okey. Jadi benda yang kamu akan belajar seperti yang telah disebutkan bermula dengan 3 jenis pertahanan badan yang kita ada. Okey, kita perlu faham pertama, kedua dan ketiga. Cikgu, mana dia sekarang? Kalau ada tengok pada skrin kamu. Okey, kalau kamu tengok pada skrin kamu sekarang, yang paling penting sekali yang ni kamu perlu jawab pada akhirnya. Kalau anda tengok ya. Kejap ya. Atau apa ya? Tiba-tiba bersin. Padahal bukan COVID lah. Jadi yang pertama, kedua dan ketiga ni. Memang kita akan fokus pada tiga-tiga ni. Jadi, adakah tak sel badan kita bergantung sepenuhnya kepada sel darah putih sahaja? Itu yang kamu perlu tanya. Maksud dia dalam badan kita untuk mempertahankan badan kita daripada jangkitan kuman, jangkitan bakteria, jangkitan virus. Adakah tak bergantung semata-matanya pada sel darah putih sahaja? Jawapannya tidak ya. Tidak. Kalau bergantung pada sel darah putih saja, mungkin kamu mungkin sudah dah terjangkit penyakit. Sebab yang kita nampak sel darah putih akan hapuskan patogen yang kita nampak. Tapi kita tak nampak selain daripada sel darah putih apa lagi yang berfungsi. Terutamanya seperti peluh, kulit lah. Kulit boleh menghasilkan peluh ataupun pada hidung kita boleh menghasilkan mukus dan pelbagai lagi cara dia untuk mempertahankan badan kita daripada jangkitan patogen. Jadi sabar kita nak sebut benda-benda ni dan apakah antibody. Cikgu saya dah tahu hari itu kita dah sebut antibody ini boleh membuat tindakan pengaglutinan. Jadi bagaimanakah antibody itu boleh membantu? Cikgu guna istilah membantu menghapuskan patogen. Dan cikgu dah kerap sebut perkataan patogen. Mula dengan muka surat 200 murid-murid, muka surat 200. Apa itu patogen? Patogen. Cikgu ulang patogen. Kita kerap sebut perkataan kuman tapi kuman dia tak betul Kuman dia ada kata nama am Tapi untuk kita lebih kepada khusus ada istilah khusus patogen. Kalau anda buka muka surat 200 ni, bukan 100, 200. Okey, kamu akan nampak dalam peringkat pertama, dia menyebutkan bahawa sistem pertahanan badan rujuk kepada bagaimana badan kita bertindak ketika patogen menjangkiti badan. Mula dengan istilah patogen. Jadi apa itu patogen? Patogen, okey? Patogen rujuk kepada mikroorganisma. Bukan mikroorganisma saja. Kejap ya. Dia rasa laptop je aku ni rasa tengah update ni perlahan. Jadi sabar ya. Sabar ya murid-murid. Minta maaf ya. Sorry. Sorry. Memang saya cukup rasa laptop tengah update ni. Memang perlahan. Something wrong kat sana. Tapi tak apa Juga harap benda ni masih boleh berjalan. Okey. Jadi kalau anda tengok di sini ada dua perkataannya patogen dan mikroorganisma. Dengar je punya istilah patogen ialah mikroorganisma. Tetapi mikroorganisma tidak semestinya ialah patogen. Kalau ikut bahasa Cina, mikroorganisma ialah wei sen u. Maksudnya organisma yang hanya boleh dinampak di bawah mikroskop. Dengan senang cakap di bawah mikroskop. Tak boleh ditengok oleh mata kasar. Jadi kita perlu fahamnya mikroorganisma ini ada yang baik, membawa kebaikan kepada kita, badan kita.
kesihatan badan kita, ada yang boleh membawakan penyakit menjadikan kita sakit. Yang jahat membawa kita sakit, kita tak panggil mikroorganisma. Kita lebih khusus panggil dia patogen. Jadi virus COVID-19 je lah patogen ke tak? Ya. Bakteria TB ialah patogen ke tak? Ya. Sebab TB, tuberculosis, boleh menyebabkan apa? Okey, menyebabkan kita panggil apa ya? Jangkitan pada peparu, TB. Okey, TB, jangkitan pada peparu. Jadi itu memang patogen. Okey, tapi kalau kamu nak kata mikroorganisma yeast, yeast itu adalah mikroorganisma kulat untuk membuat roti, itu bukan patogen. Itu baiknya. Itu sikit lain. Jadi kita akan mendalami mikroorganisma pada tingkatan 5 akan datang. Jadi kita sambung ya. Contoh patogen termasuk bakteria, virus dan parasit. Okey? Bakteria, virus dan parasit. Kalau kita sambung ya, patogen hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya berjaya menjangkiti. Cikgu, apa maksudnya menjangkiti? Okey? Menjangkiti ini khususnya rujuk kepada kalau dia berjaya masuk ke dalam badan kita. Okey, menjangkiti dan boleh menyebabkan kita sakit. Kalau untuk secara mata kasar, macam mana kita tahu menjangkiti itu berlaku ya? Kalau ada luka, kalau anda terpotong, tangan kamu terpotong, dan luka itu kamu tak basuh dengan air, tak basuh dengan Dettol ke apa-apa yang pembasmi kuman, kamu biarkan saja, luka itu dia akan tutup. Dia akan tutup sebab pembekuan darah akan berlaku, macam-macam tindak balas kamu telah belajar tingkat pada bab ke-10 itu. Namun disebabkan ada patogen di sana, kamu tak basuh kan? Kau biarkan saja. Jadi luka itu dia tutup tapi dia akan bertukar warna menjadi kuning ke putih. Bertumbuhnya nanah. Itulah buktinya ada jangkitan. Jangkitan. Maksudnya ada patogen yang berada pada luka, luka itu tak bersih. Itu yang kita selalu kata. Kalau ada luka, kamu pertama sekali bukan fikir untuk larutan kuning ya, bukan ya. Basuh dengan air dahulu. Buangkan kuman ataupun patogen yang ada pada luka. Buangkan dengan air. Jika sakitlah, ya terpaksa sebab kamu nak cuci. Buangkan patogen yang ada. Kalau tidak, dia menjangkiti luka itu, masuk ke dalam salur darah, itu lagi serius. Kalau masuk dalam salur darah, dia boleh menyebabkan anda demam ke macam-macam lagi. Jadi kita pun telah sebut pada kelas sebelum ni berkenaan dengan antigen. Antigen dan antibody. Antigen rujuk kepada benda asing. Kalau kamu memang tengah tengok skrin ataupun berada pada muka surat 200, kita dah sebut istilah kedua yang penting, antigen. Pada peringkat kedua ialah benda asing yang masuk badan yang boleh merangsangkan gerak balas keimunan. Boleh merangsangkan gerak balas keimunan. Datanglah perkataan keimunan. Cikgu, apa itu keimunan? Keimunan, tengok pada peringkat yang keempat dia. Keimunan rujuk kepada keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Keupayaan badan anda untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing. Okey? Jadi, keimunan. English immunity ya, immunity ya. Jadi kalau anda tengok di sini, kamu pun tanya, jadi cikgu, bagaimana kita punya badan melawan jangkitan penyakit ini? Okey? Pada umumnya, iaitu sel darah putih. Tapi adakah tak sel darah putih adalah segala-galanya? Dan sebelum cikgu pergi jauh, kamu boleh tengok antigen. Kalau anda tengok antigen, antigen dia rujuk bukan pada keseluruhan bakteria ataupun sel yang masuk dalam badan kita, sel asing itu, dia boleh rujuk pada permukaan sel sahaja yang boleh memberikan badan kita untuk mengenal pasti sama ada sel itu milik pada badan kita ataupun badan luar. Cikgu, kenapa kamu buang masa untuk terangkan antigen ni? Cikgu ulangkan sedikit tapi bukan menggunakan bab 10 punya bahagian. Cikgu nak kamu fikirkan, sel badan contoh cihang.
sel badan Cihang dengan sel badan hari ini. Sel badan, cikgu gunalah contohnya sel mungkin sel tisu badan, contoh tisu pada tangan ke, tisu pada otot, sel otot ke semua. Pernah fikir ke tak, sel-sel ini bagaimanakah macam Cihang, dia punya otot, contohnya otot dia koyak. Kalau cikgu gantikan sel-sel otot hari ini ke atas badan Cihang, cikgu potong hari ini, derma kan, potong, lekat pada otot Cihang. Kenapa badan Cihang boleh tahu itu bukan otot daripada badan tuan dia, Cihang. Dan sel darah putih dalam badan Cihang akan bertindak untuk menyerang sel-sel otot yang diterima daripada hari ini ke atas badan Cihang. Siapa rasanya boleh jawab? Ya, siapa rasa boleh jawab? Ya, murid-murid. Kamu perlu faham ya, sel kamu dah belajar di tingkatan 4 ini bab 2 bahawa tisu ada 4 jenis secara am lah. Tisu otot, kita katanya otot rangka, otot bicep. Sepatutnya bentuk dia sama kan? Bentuk dia sama. Betul ke tak? Ataupun kamu nak kata otot rangka Cihang dan otot rangka hari ini nampak lain. Boleh ke tak cakap macam tu? Siapa nak respon untuk soalan ini? Ya, siapa nak respon? Taha, nak respon tak Taha? Tak. Jadi sama. Tak ke masa rujuk pada mereka punya sel otot patutnya sama. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Betul. Okey, jadi hari ni kenapa sel otot kamu apabila dipindahkan ke badan Cihang boleh, dia badan, sel darah putih badan dia boleh tahu itu bukan sel otot dari badan tuan dia. Tapi dia terus menyerang. Buang masa lah. Maksudnya kamu nak derma, niat kamu baik sebab dia otot dia koyak. Tapi kamu derma, tak jadi. Jadi kenapa? Hari ni ada? Hari ni. Kumpulan darah yang berbeza. Bukan kumpulan darah. Cikgu kata hanya otot je yang pindah, lekat ke atas. Maksudnya bayangkan ayam, macam ayam kan. Daging ayam tu cikgu potong, lekat pada ayam atas ayam lain. Cihang, yes. Nak jawab apa tak? Antigen. Ya, jawapan dia ialah antigen. Kamu pun akan tanya, jadi sel otot Cihang dan sel otot hari ini sama. Tapi antigen itu pada bahagian mana? Murid-murid, kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang, aku nak ingatkan semula Kalau anda ingat, okey, kalau kamu ingat, kamu pernah belajar struktur membran plasma. Betul ke tak murid-murid? Struktur membran plasma. Pernah ingat ataupun tak pernah belajar? Pernah. Okey? Ya. Setiap sel badan mempunyai plasma, membran plasma. Membran plasma. Yelah, tak payah tengok inilah bakteria. Kalau gunakan bakteria nanti mungkin kamu akan cakap salah faham kan. Jadi untuk yang biasa, jap. Okey, dapat tidur. Antigen, jap. Apa yang aku nak tunjukkan sebenarnya? Kejap, aku nak buangkan himus dia. Kejap. Okey, jadi cikgu pun tak nak buang masa anda semua. Kalau anda tengok pada membran plasma kan. Okey, murid-murid, kalau anda tengok pada struktur membran plasma. Okey, jadi kamu akan tengok struktur dia ini. Ada satu struktur di mana, okey, ada rantai karbohidrat yang lekat pada
lekat pada struktur contohnya protein, okey, di atas membran plasma. Kalau anda pernah lukis secara bersungguh-sungguh, memang perlu bukan peptidoglycan dia memang panggil glycoprotein. Jadi pun tadi hampir menggunakan istilah yang salah. Okey. Jadi kalau anda pernah lukis dengan betul, jadi cikgu tak nak kamu nanti kata kamu tak sudah lupa Yang penting mana gambar raja dia. Kalau anda tengok pada skrin cikgu sekarang, okey, cikgu nak bukakan benda ni pun tak jadi, tak tahu kenapa. Tapi tak apa. Ini gambar raja pada Campbell yang agak terkenal lah. Okey. Kalau anda tengok pada gambar raja di skrin kamu sekarang, kamu akan nampak satu struktur yang bernama glycoprotein. Murid-murid, kamu ingat ke tak struktur glycoprotein itu? Kalau anda lupa, secara am, dia mempunyai struktur macam ni lah. Kalau anda ingat, plasma membrane rujuk kepada dui lapisan fosfolipid. Ingat ke tidak, murid-murid? Okey? Dan ada satu struktur yang kalau kamu tengok dia membentuk macam ni. Cikgu, apa yang kamu lukis ni? Sekali lagi, membran plasma. Maksud dia, kalau kamu ingat bentuk ini sel, bentuk sel. Ini bentuk sel kita. Dia berstruktur pada membran plasma adalah berbentuk dui lapisan membran plasma dan antara struktur dia itu ialah satu struktur protein dengan karbohidrat, rantai karbohidrat. Kita namakan struktur ini apa sekali lagi? Kalau anda ingat dan kalau kamu pernah buat nota anda bersungguh-sungguh. Ya, cikgu perlu lukis ke membran plasma ini? Antara struktur yang perlu masuk ke otak kamu bila-bila masa ialah membran plasma. Jadi, kalau ikut INBM, glycoprotein. Bukan peptidoglycan lah. Peptidoglycan itu adalah struktur pada bakteria. Okey, glycoprotein. Okey, glycoprotein. Glyco rujuk kepada rantai karbohidrat dia dan protein. Maksud dia, hari ini punya sel otot dengan sel otot pada cihang berbeza bukan pada bentuk struktur sel otot rangka itu. Kemungkinan besar dia punya glycoprotein adalah berbeza. Maksud dia, apabila sel otot hari ini masuk ke dalam badan cihang, cihang punya badan, sel darah putih badan cihang, apabila dia bersentuhan, khususnya sentuhlah membran, plasma membran dengan plasma membran bersentuhan, disebabkan struktur glycoprotein dia berbeza, maka boleh menyebabkan gerak balas keimunan. Ya, niat hari ini ialah dermakan sel otot ke dalam badan cihang. Tetapi sel darah putih badan kamu tak fikir macam tu. Dia nampak ini adalah sel yang lain. Dia perlu dihapuskan. Itu pasal kalau kamu rajin baca buku rujukan, ada yang nota dia tulis glycoprotein itu berfungsi sebagai antigen. Ya, antigen. Anda perlu ingat cikgu pernah sebut pada bab 10 bagaimanakah sel darah A, penderma sel darah merah A, kumpulan A, masuk ke dalam penerima badan darah kumpulan O, boleh dikesan. Sel darah merah, kumpulan A ada antigen A, betul? Dia masuk ke dalam penerima badan kumpulan darah O. Bagaimanakah penerima darah kumpulan A dia terima kan? Dia memang darah O. Dia terima A. Sel darah putih kumpulan O ini tak ada mata. Dia tak ada mata. Jadi A masuk, bagaimana dia boleh nampak? Dia tahu ini ialah A. Badan Tuhan saya ialah O. Saya perlu hapuskan. A ini adalah benda asing. Jawapan antigen. Maksud dia, di plasma membran sel darah merah itu, sel darah merah yang penderma,
ada antigen A. Jadi antigen cikgu, bentuk. Jadi apakah yang memberikan bentuk dia itu berbeza? Sekali lagi, glikoprotein. Glikoprotein. Boleh faham ke tak? Ataupun cikgu dalam panjang lebar cerita benda ni? Yushen, boleh ikut tak Yushen? Kai, boleh faham Kai? Boleh. Kalau siapa yang tak boleh ikut bagi tahu ya, sebab benda penerangan ini memang memerlukan anda letak kat earphone ke atau buka laptop kamu, buka volume tinggi, dengar satu perkataan. Dan kalau cikgu memberikan penerangan yang salah, dia akan memberikan konsep nanti yang kamu bawa ke depan itu semua ikut akan jadi salah ya. Jadi sekarang cikgu nak bagi tahu anda sekali lagi, antigen bukannya virus atau bakteria semata-mata. Bukannya. Kalau sel-sel badan lain yang masuk ke dalam badan orang, sel-sel lah, jadi badan kita pun, okey, kita terima sel-sel daripada luar, sel-sel tulang ke, sebab kita punya tulang mungkin perlu penerima sum-sum tulang macam-macam kan. Yang boleh menyebabkan sel darah putih badan kamu untuk membuat gerak balas keimunan, ya maksud dia telah mengesan antigen, benda asing. Dan kamu perlu ingat sel darah putih dalam badan kita, dalam badan tak ada mata. Oh, you nampak bentuk lain. Nampak, tidak. Cikgu nak bagi tahu sekali lagi, kenapa sel-sel dari luar ini boleh dikesan. Boleh didetek kesan, oh ini bukan dari badan tuan. Antigen. Dan kamu perlu ada imajinasi sekarang. Antigen itu bagaimana rupa dia. Rupa dia memang boleh jadi sebahagian daripada sel. Mahupun toksik ataupun toksin, bukan toksin ya, toksin ataupun bahan kimia yang dihasilkan oleh sel-sel luar pun dikira sebagai antigen. Sebab dia masuk, dia hasilkan bahan toksik itu, jadi badan kamu tahu ada sesuatu benda asing yang masuk dalam badan. Jadi badan kita perlu bersedia berperang, menghapuskan mereka. Jadi kita sekarang ada 3 barisan pertahanan. Muka surat 200 dulu. Yang pertama ini ada terdiri daripada fizikal dan kimia. Cikgu ulang, pertama ada fizikal dan kimia. Iaitu apa? Okey, perlu tahu semuanya. Ini memang ikut dah badan kita nak cerita ya. Okey? Yang cikgu nak kamu bulatkan bukannya fizikal dan kimia. Cikgu nak kamu bulatkan tidak spesifik. Murid-murid tidak spesifik. Maksud dia, barisan pertahanan pertama, dia akan membunuh apa-apa patogen tanpa pengkhususan janji okey bakteria. Tak kira bakteria baik ke buruk, dia datang kita bunuh. Jadi ada apa yang boleh memberikan barisan pertahanan pertama ini? Jawapan dia adalah seperti apa? Muka surat 201. Semua ini perlu hafal. Pertama, enzim lisozim. Enzim lisozim. Cikgu, apa itu enzim lisozim? Kalau anda pernah dengar kan? Kalau anda pernah dengar, kalau mata kamu contohnya tengah gatal, jangan garu dengan tangan. Garu dengan tangan kamu mungkin ada patogen, lagi dah tengah dijangkiti mikroorganisma, kamu tambahkan lagi bilangan mikroorganisma ke mata. Memanglah mata kamu akan lagi merah. Tinta balas, gerak balas keimunan. Tapi yang terbaik, jangan garu dengan tangan. Terbaik nangis. Bukan nangis lah, maksudnya keluarkan air mata. Kamu keluar macam mana air mata itu you punya cara. Tapi kalau kamu tengok mata yang tengah gatal itu, biasanya dia memang akan keluarkan air mata. Sebabnya apa? Sebab air mata kita mengandungi enzim lisozim. Okey? Enzim lisozim ini bukan benda baru ya. Kamu telah belajar sebelum ini bahawa ada vesicle, lisosom. Ya, dalam itu ada enzim lisozim. Cikgu, itu bukannya enzim yang buat dalam sel badan, sel-sel itu je ke? Ya, dia boleh dirembeskan keluar. Enzim lisozim didapati di dalam air mata, hingus dan air liur, yang merupakan protein anti-mikrob yang dapat mengurai serta membunuh setengah bakteria.
Itu pasal kalau setiap masa kamu menangis, bukan menangis yang serius, maksudnya kamu biar mata kamu keluarkan air mata, nangis sikit, sebenarnya bagus untuk mata ya. Kamu membersihkan mata. Okey? Pertahanan pertama juga termasuk yang kedua. Yang pertama tadi air mata ya, enzim lisozim. Enzim lisozim juga terdapat pada air liur dan hingus. Yang kedua ialah membran mukus. Membran mukus ya. Okey? Mukus. Jadi yang keyword dia jatuh pada mukus lah. Enzim yang pertama, enzim lisozim daripada mukus. Jadi mungkin ni apa guna dia? Tengok hidung kamu, macam cikgu sekarang. Kenapa cikgu keluarkan mukus ni? Mungkin udara di sekitar ni ada banyak mikroorganisma. Jadi dia cuba nak bersihkan. Dia akan melapis saluran respirasi, merembeskan benda alih melekit yang disebutkan mukus. Jadi mukus ini dia akan memusnahkan bakteria dan juga udara yang memasuki sistem respirasi. Okey, dia keluarkan jadi dia nak buangkan. Jadi ini tindak balas badan kita yang bagus tau. Jangan fikir apa ya, kecuali kalau mukus itu menjadi tebal dan menjadi pekat sehingganya menutup salur nafas. Itu cerita lain. Kalau dia menjadi pekat, tutup salur udara, kamu tak boleh nak bernafas, itu serius. Cerita lain lah. Macam COVID. Okey? Kenapa dia boleh jadi keras? Itu kamu perlu baca lebih sikit. Dia sebenarnya dia rujuk kepada gentian protein. Ada fiber yang terbentuk. Kenapa dia boleh terbentuk fiber-fiber itu? Nanti masa akan datang kalau sempat. Lepas itu termasuk juga mekanisme pembekuan darah. Pembekuan darah ini pun dikira sebagai barisan pertahanan pertama badan. Okey? Sebab dia menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Dia tak kira apa-apa bakteria ke, apa-apa kuman ke, tapi dia dah tutup lah. Namun kalau di tempat luka itu masih ada lagi patogen, maka dia akan buat sel darah putih kita akan buat tindak balas dan menyebabkan tempat luka itu bernanah. Okey? Dan untuk makanan pula, kita ada asid hidroklorik pada perut yang mana akan bunuh semua bakteria yang hasil dalam makanan dan minuman. Jangan lupa juga kita ada kulit. Okey, kalau anda tengok ya, kulit di mana? Kulit merupakan pelindung fizikal yang dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifat yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Kalau anda belajar secara mendalam lagi, kulit kita, dia tak ditulis kat sini tapi cikgu suka sebut di sini, mempunyai pH yang rendah, pH 5.5. Maksudnya cenderung asid. Ya ke cikgu? Kalau anda tak percaya, jangan lepas mandi. Cuba lepas 3-4 jam hari ini, contoh pukul 1 nanti, belum mandi lagi kan? Kamu cuba jilat kulit kamu. Jilat. Jangan kata ya ya. Murid-murid, kamu boleh rasa tau. Dia memang rasa masam. Dia bukan sebabnya, dia memang perlu yang menjadikan dia masam betul. Tapi kenapa kulit kamu ataupun kulit kita secara umum asid, masam? Okey, jawapan dia untuk mengelak pertumbuhan bakteria ataupun kulat. Bayangkan kalau dia neutral, kulit kita neutral, senang nak ditumbuh bakteria dan kulat. Cikgu, apa maksudnya ditumbuh kulat ke bakteria? Contoh kalau kamu pernah tengok pada kaki yang basah, biasanya murid-murid sekolah yang pergi sekolah, kasut dia basah ataupun dia punya stocking basah, kulit dia pada jari kaki dia akan mula berkedut dan menjadi putih, menjadi busuk. Itu petanda ada jangkitan apa? Jangkitan kuman, jangkitan kulat khususnya. Okey? Jadi untuk elakkan daripada kita punya kulit menjadi sedemikian, kita punya badan kulit kita biasa pH 5.5 lah, cenderung asid, untuk elakkan daripada jangkitan kuman. Jadi kalau anda tengok pada poin ketiga itu, merupakan pelindung kimia melalui perembesan sebum. Okey, minyak dan asid dalam sebum menghalang pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Mungkin kamu tertanya apa itu sebum? Sebum itu rujuk khususnya pada minyak. Kalau anda tengok pada muka orang, kadang-kadang kamu akan nampak muka dia berminyak. Cikgu, tak baiklah muka berminyak, akan jadi jerawat. Itu jerawat isu dia ya. Tapi untuk minyak itu sebenarnya bagus ya. Satu, sebagai pelincir supaya kulit kamu tidak retak. Kedua, menghalang pertumbuhan bakteria.
Jadi dia ada sifat untuk membuat pertahanan badan dan elakkan kita daripada jangkitan bakteria yang seterusnya. Tapi cikgu, kenapa boleh tumbuh juga bakteria? Kalau kamu kata dia elak bakteria daripada bertumbuh, itu cerita lain. Macam mana tumbuhnya jerawat, kau boleh tengok online. Dia biasanya bentuk terdahulu dengan sumbat. Minyak sumbat pada liang-liang lomah, pada tempat-tempat lubang-lubang pada kulit, dan dia perangkapkan bakteria di dalamnya. Jadi bakteria itu menjangkiti ruang itu dan bertumbuhlah menjadi acne dan seterusnya, menjadikan apa? Jerawat. Cikgu, apa itu acne? Acne itu kalau anda pernah picit jerawat, kamu tahu yang putih tu. Bukan cecair putih, yang sumbat pada lubang, kamu lepas dia keluarkan, nanah semua keluar. Yang sumbat itu acne. Okey? Kalau kamu nak belajar lah, tapi itu masa akan datang kita sentuh. Dan untuk lain termasuk juga peluh. Cikgu nak kamu bulatkan, okey? Bulatkan sebum. Okey? Bulatkan sebum, bulatkan peluh. Dan bulatkan lapisan sel mati. Okey, itu pun jenis yang menghalang daripada jangkitan kuman. Kalau tidak, bayangkan kulit kamu sentiasa dijangkiti bakteria dan kulat. Kita pun tak nak kan. Jadi anda tengok, siapa yang ada soalan untuk mekanisme pertahanan pertama? Mekanisme barisan pertahanan pertama ni. Siapa ada soalan? Ya, siapa ada soalan? Chen Xiang, okey ke tak Chen Xiang? Kalau kamu malas dah jawab pun, Cikgu pun okey je kalau kamu macam ni. Bagi tangan. Cikgu boleh faham sebab Cikgu boleh dengar. Cikgu boleh dengar ya? Okey ya? Boleh faham ya? Terima kasih Chen Xiang. Jadi itu salah satu yang kamu perlu belajar dan seterusnya kedua. Apakah barisan pertahanan kedua? Okey? Melain daripada senior kamu hanya belajar dua je ya, demam dan fagositosis dan fokus buat fagositosis. Untuk batch KSSM, dia masuk satu yang penting, iaitu keradangan. Ada 3 ya, demam, fagositosis, 1, 2 dan 3. Keradangan tulis kat situ inflammation. Okey, inflammation. Okey, jadi baca terdahulu semua itu. Cikgu datang balik sebelah, buat hingus lagi. Okey, sebelum cikgu nak cerita mengenai demam, cikgu nak sebut terdahulu fagositosis. Fagositosis. Murid-murid, kalau kamu ingat pada bab 2 lepas tingkatan 4 ni, kamu telah belajar proses fagositosis kan? Kalau masa itu kamu tidak menggunakan effort ataupun menggunakan usaha untuk menghafalkan proses ini, cikgu sarankan supaya anda hafal sekarang ya. Menggunakan sedikit masa untuk anda hafal. Cikgu, susahlah saya nak hafal ni. Fagositosis ini tak susah. Kalau kamu nak betul-betul hafal, kamu boleh tengok pada skrin ataupun kamu dengar sambil anda tengok pada gambar raja yang ada pada muka surat 202 ini kan. 202. Betul kan? Jadi apa yang kamu perlu faham? Kalau kamu nak betul-betul hafal sekarang, okey, dengar cikgu cakap, kita hafal ikut perkataan je. Pertama, ya kita ada sel darah putih lah. Okey, sel darah putih. Nah, kita ada patogen. Contohnya bakteria ini patogen lah. Jadi, apakah pertama yang kamu perlu ingat? Pertama, ialah mendekati. Dia perlu mendekati. Ataupun dalam English kita panggil A, approach. Start from A, approach. Apa yang dia buat sekarang adalah, okey, lepas mendekati, apa yang dia akan buat? Point kedua. Kamu dah tahu, cikgu gunakan biru ke dalam gambar raja kat depan ni. Dia akan mula menjadi syaitan lah. Yelah. Dia akan keluarkan 2 unjuran sitoplasma. Nama dia panggil apa itu? Siapa nak jawab? Chiang? Chiang, apa nama dia?
Siang, apa dia? Pseudopodium. Good. Jadi pseudopodium. Okey? Dia akan keluarkan unjuran sitoplasma dia. Maksudnya unjuran itu dia keluar. Buat apa dia sekarang? Poin yang ketiga, gambar raja perlu lukis yang kedua lah. Kalau dia dah keluar, maksudnya dia akan perangkapkan bakteria bentuk satu bulat kat sini. Okey? Jadi apakah nama benda yang dia ni? Jadi kita nak cakap sekarang poin yang ketiga ni. Okey? Poin ketiga ini, pseudopodium itu akan apa? Kalau anda tengok pada gambar ada di sini. Okey? Nampak kata menunjukkan pseudopodium ni? Kamu perlu ingat yang poin ketiga ini mengepung. Kalau English, engulf ya. Kalau English, nombor satu kita pakai approach A. Pseudopodium P lah. Mengepung, engulf. Senang je apa. Sebenarnya. Lepas itu bentuk apa? Bentuk lah. Mengepung dia bentuk. Poin keempat, cikgu gunakan bulat ataupun kurungan. Ya, kamu boleh sebut dia vacuum makanan. Boleh terima. Ataupun lebih khusus fagosom. Okey, fagosom. Biasanya kalau sekarang kita guna F lah. Kalau English fagosom kita guna P. Okey. Lepas tu apa? Apa dia lepas tu? Jangan kata makanan ataupun bakteria terus dicerna. Tak boleh. Ini yang menjadi kesilapan banyak murid. Dia terus fikir itu je. Tapi realiti dia juga guna warna hijau sekarang. Perlu tahu bahawa ada benda-benda yang akan mula mengepung. Okey. Mengepung fagosom pula. Tadi bakteria yang dikepung. Sekarang ada benda bulat-bulat ini akan mengepung. Ya. Ini yang kamu perlu belajar ataupun juga sebut sekarang. Okey. Iaitu lisosom. Lisosom, vesicle lisosom ini mengandungi enzim lisozim. Yang tadi kamu sebut dalam air mata ini pun ada. Akan datang dekat dengan kita punya fagosom ini buat apa? Gambar raja yang ketiga ni. Anda perlu tahu. Okey. Kalau ini adalah fagosom yang ada bakteria kat dalam. Jadi lisosom ini apa dia akan buat? Apa dia akan buat? Murid-murid perlu kau perlu belajar dia punya istilah Dia akan bercantum dengan fagosom. Dia akan bercantum dengan fagosom. Yang poin yang keenam juga nak sebut, kita nak sebut pencernaan. Jadi kita perlu sebut lisosom bercantum. Dan melepaskan atau merembeskan pun boleh, ini melepaskan enzim ke dalam fagosom. Jadi apa yang akan berlaku di sini adalah kita punya enzim ini akan mula poin yang ketujuh dan ke-8 ini ada poin yang lazim pelajar tahu. Ya. Jadi patogen akan dicerna. Apa lagi istilah selain cerna yang kamu boleh guna? Hidrolisiskan pun terima. Dicerna. Dan paling penting, lepas dia dicerna, nombor 8, dicerna, nutrien ataupun gizi akan diserap. Diserap. Maksudnya kalau dia dah cerna, dia menjadi molekul-molekul kecil, nutrien itu akan diserap melalui resapan. Okey? Dan benda-benda yang tak boleh diserap, dia akan dibuang melalui perkumuhan. Dia akan dibuang. Kalau benda-benda yang tak boleh diserap,
dia akan dibuang. Apa yang dibuang itu bahan-bahan kumuh. Ataupun bahan-bahan yang tidak boleh dicerna. Jadi kalau anda tengok di sini, dia sebenarnya kalau kamu betul-betul nak buatkan satu nota sendiri, kamu akan tengok dia punya stage itu banyak sikit je. Sampai ke 8 saja, sebenarnya 8. 8 dan 9 dia bercantum lah. Okey? Yang penting, kamu perlu belajar sampai lisosum ini. Dan kalau anda lupa, okey, lepas lisosum itu bercantum, kita kalau English kita panggil fuse, F. Okey, dan lepas itu dia akan di hydrolysiskan ataupun dicerna, digest. Okay, and then nutrient will be absorbed. Inilah cara kita kalau nak buat nota yang pendek. Kalau kamu tengok balik pada muka surat yang ada 200-02 ini, ya, kamu akan nampak sel fagosit akan mengunjurkan pseudopodium ke arah bakteria. Soalan biasanya dia akan tanya sekali lagi, apakah nama sel fagosit untuk badan kita? Jawapan memang ada pada poin pertama ya. Dia pun tak pernah sebut, iaitu neutrophil dan juga monosit. Jadi pasal 5 jenis itu baru perlu faham. Dia akan mengunjurkan pseudopodium dan mengepung bakteria. Lepas itu membentuk fagosom. Di sinilah lisosom akan datang, bergabung, bercantum dengan fagosom, merembes lisozim ke dalam fagosom. Lepas itu bakteria di dalam fagosom dimusnahkan oleh lisozim. Dimusnahkan itu, kamu perlu tulis di situ sama ada dicerna pun terima ataupun hidrolisis pun terima. Jadi, fagosit akan menyingkirkan sisa atau bahan-bahan kumuh dia dan nutrien dia akan diserap. Kalau ada nutrien lah, lepas dia cerna itu, dia akan serap melalui resapan. Okey? Dan kalau itu adalah bahan-bahan kumuh yang ataupun sisa-sisa yang tidak diperlukan, dia akan dibuangkan keluar daripada badan. Disingkirkan, dibuang pun disingkir pun terima. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Malia, boleh tak? Boleh ikut tak Malia? Malia, buat apa tu? Tengah sarapan ke ni? Tak ada. Boleh. Boleh ikut? Adilah? Boleh. Boleh Jadi, itu baru permulaan. Jadi, kamu mungkin tanya, kenapa kita ketika sakit, kita akan demam? Sakit contohnya dijangkiti virus ke bakteria, kita akan demam. Demam sebab apa? Sebab demam itu, dia akan, badan kita jadi panas. Dia, garis di situ akan menambah aktiviti fagosit dan melawan mikroorganisma yang menjangkiti badan. Itu pasal badan kamu demam bukan perkara yang tak baik. Serius. Jangan fikirkan demam baik tak baik. Demam itu adalah petanda badan kamu sedang menentang jangkitan. Itu pasal kamu pun mungkin pernah dengar lepas vaksin badan kita akan demam. Tindak balas. Badan kamu tengah bergiat bertindak balas dengan antigen. Itu adalah bukti dia. Jadi, kamu pun mungkin tertanya, jadi cikgu, boleh ke tak kamu buktikan fagositosis ini betul berlaku dalam badan? Murid-murid, mesti kamu pernah dengar panggil apa itu penerima Nobel. Okey? Penerima Nobel fagositosis. Telah berjaya dirakam oleh, cikgu lupa nama saintis tu tapi dia berjaya berakam dan mendapatlah Nobel Prize Seperti yang kamu boleh tengok pada skrin kamu sekarang. Cikgu pun tak nak buang masa. Sabar Cikgu pun buka sekarang. Kenapa perlu tahu? Sebab memang dah mendapat nominasi untuk kita punya pencapaian Nobel Jadi kita perlu tahulah benda ni sepatutnya tak menjadi satu benda yang kamu sebati. Boleh hafal. Kalau tengok pada skrin kamu sekarang,
Nah, jadi kamu boleh nampak di sini, bakteria boleh menghasilkan protein yang boleh memberikan panggil apa, signal bahawa adalah benda asing yang masuk. Kenapa dia nak sengaja keluarkan benda asing ni? Dia bukan sengaja tau. Kita perlu faham badan kita ada tindak balas biokimia. Macam respirasi pun kita akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Jadi sama juga untuk bakteria. Jadi ketika dia bergerak, dia boleh menghasilkan bahan-bahan kimia. Boleh kata bahan kumuh pun je dan toksin pun je. Jadi apabila dia masuk, tidak semestinya perlu menunggu sel darah putih sentuh bakteria. Oh, ada bakteria yang masuk badan. Tak ya. Apabila bakteria dia melalui badan kita, bahan-bahan yang dia tinggal selepas dia bergerak, macam manusia pun, lepas kita berjalan, kita akan tinggalkan tapak kaki kita untuk orang nampak, oh pernah ada orang lalu di sini. Tapak kaki itu, oh kita tahu ada orang alert, memberikan kita signal bahawa pernah ada orang lalu. Bakteria pun sama. Dia akan meninggalkan jejak-jejak dia, tapi jejak dia bukanlah tapak kaki lah. Dia boleh menghasilkan bahan kimia dan kita biasa darah putih akan tahu. Dan kita akan di darah putih dia akan makan dia. Okey? Dan banyak ya, banyak yang kita boleh tunjuk di sini ya. Okey? Kita balik semula kepada topik kita. Okey, jadi demam pun dah sebut dan cikgu kalau sempat cikgu nak sebut juga inflammation ataupun keradangan. Jadi apa itu keradangan? Murid-murid. Keradangan yang tak, ini penting ya, keradangan kalau masuk ke sekolah STPM ke kolej tingkatan lah. Ialah satu gerak bawah pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Okey? Cikgu nak kamu bukan gariskan, memusnahkan, menetralkan itu. Cikgu nak kamu tulis di situ membengkak, menjadi merah dan berasa sakit. Dia lain daripada nana ya. Murid-murid, nana lain. Nana ialah campuran mikroorganisma, cebisan tisu dan sel darah putih yang terdapat di tapak jangkitan. Gariskan tapak jangkitan yang serius. Lain cerita. Keradangan lain. Cikgu nak kau fikirkan keradangan ini seperti tempat yang telah digigit nyamuk. Digigit nyamuk kan tempat itu jadi merah. Betul kan? Ataupun cikgu seorang yang mengalami benda yang sama. Tahap. Betul kan? Betul. Jadi itu bagai radang. Bukan jangkitan. Jangan guna istilah jangkitan. Jangkitan, nanah. Sepatutnya kamu perlu fikir kaitkan dengan nanah dah. Jadi keradangan. Kenapa perlu ada keradangan? Cikgu, bencilah setiap kali digigit nyamuk. Bayangkan kalau badan kamu tak ada keradangan, kamu tak tahu Kamu tak akan tahu kamu pernah digigit nyamuk. Benda yang tak baik sebenarnya. Cikgu, gatal itu baik ke? Gatal itu memberikan supaya kamu alert bahawa ada benda halus yang gigit badan kamu. Kalau tak ada, habislah. Kena gigit 100 biji pun kamu tak perasan. Jadi, kenapa merah itu boleh berlaku? Sebabnya, semua ini perlu hafal ya. Pertama, tisu yang rosak membebaskan histamin. Bulatkan histamin. Histamin merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Murid-murid, histamin ini pernah dengar ke tak histamin? Histamin, pernah ingat tak? Histamin, pernah belajar ke tak? Ya, siapa nak jawab soalan ini? Murid-murid, pernah dengar sebutan histamin tak? Tidak. Tidak, sedihnya. Sedih. Kalau anda ingat pada bab 10, kenapa cikgu buka balik baru kan? Kalau kamu ingat pada buku muka bab 10 cikgu nak bukakan muka surat itu sebagai bukti ya. Okey. Murid-murid. Harap bukan Owi je lah.
Kalau kamu ingat sel darah putih, muka surat yang keberapa ya? Sebab cikgu perlu tunjuk ya. Benda ini jangan main-main ya. Cikgu dah sebut banyak kali. Dan kalau kamu tak nampak lagi kenapa perlu hafal, tanya diri sendiri kenapa kamu belajar bio. Apa yang membuatkan anda lain daripada orang lain. Kalau anda tengok pada muka surat yang ke 177 ya. Okey. Jadi sel badan putih, sel darah putih kita, okey, pernah kita menyebut bahawa ada sel darah putih kita muka surat ke 177 eosinophil ni anda perlu tahu ya. Jadi eosinophil ini berfungsi untuk membebaskan enzim yang melawan keradangan. Okey? Jadi ada orang dia akan salah faham enzim itu rujuk kepada histamin ya. Tak ya. Dia enzim yang lain yang boleh melawan keradangan. Okey? Manakala ada orang kata ialah basophil. Basophil tak. Basophil dia menghasilkan heparin. Lain cerita. Untuk mencegah pembekuan darah. Maksud dia, kalau badan kita ada trombosis ya, pembentukan darah beku dalam sel darah, heparin ini yang akan cairkan dia. Cerita lain. Jadi eosinophil ini dia elakkan daripada keradangan. Itu pasal kalau kamu kadang-kadang dengar ada orang kata sapu ubat ini pada tempat gigit nyamuk, dia boleh, steroid itu dia boleh menyebabkan sel-sel di sekitar itu putih itu untuk membebaskan enzim untuk hilangkan keradangan. Okey, jadi itu dia yang kita nak sebut sekarang. Histamin, kalau anda tengok sekali lagi, dia merangsang keradangan. Jadi, perlu ingat, dia kepada tisu yang rosak. Tisu yang rosak yang akan hasilkan histamin. Jadi, histamin ini menyebabkan pengembangan, gariskan pengembangan kapilari darah. Jadi dia jadi tempat itu merah menyebabkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. Jadi disebabkan tempat itu lebih banyak darah pergi ke situ, maka lebih banyak sel darah putih yang akan sampai ke sana. Jadi sel fagosit dan pembeku akan berkumpul di kawasan jangkitan. Bulatkan mekanisme pembekuan darah pertama, nombor 3, dan sel fagosis akan menjalankan fagositosis. Jadi, dengan senang kata, dengan adanya keradangan ini, badan kita akan elakkan daripada jangkitan yang lebih teruk. Contohnya bakteria itu masuk ke dalam salur darah. Kita tak nak benda itu berlaku. Jadi, sel fagosit akan berada di tempat yang ada keradangan itu melakukan tindak balas dengan lebih cepat. Jadi tempat yang merah bengkak itu sebenarnya lebih bagus. Boleh faham ke tak? Ataupun tak boleh nak ikut? Boleh. Ya, saya faham. Mungkin ada antara kamu pernah pergi tuition. Cikgu tak nafikan. Jadi cikgu nak bagi tahu. Kalau kamu terus belajar antibody, okey, sistem pertahanan badan yang ketiga itu bagus. Tapi jangan lupa kamu sekarang dah belajar sistem pertahanan pertama dan sistem pertahanan badan yang kedua. Pertama itu memang paling senang kamu ingat kulit. Kulit ada peluh dan ada sebum, itu cerita lain. Nah, untuk kedua ini, ya, fagositosis. Tetapi telah dimasukkan poin yang baru untuk silibus KSSM, iaitu keradangan. Itu yang cikgu nak sebut sebenarnya. Okey, keradangan itu akan menjadi fokus untuk anda faham. Dan keradangan itu kalau berlaku di tempat yang betul, bagus. Tetapi kalau keradangan itu berlaku disebabkan alergik, ya, cikgu alergik berkait dengan keradangan ke? Ya, kalau kamu makan benda yang sensitif kepada badan kamu membuat tindak balas secara melebihi apa yang patut, berlaku keradangan. Contohnya dalam peparu. Keradangan dalam peparu.
boleh bernafas ke tak? Malia? Kalau ada keradangan berlaku dalam peparu disebabkan alergik lah. Kalau makan bahan kimia, menyebabkan peparu, salur-salur pernafasan bronkus dan bronkio anda bengkak. Boleh anda bernafas ke tak, Malia? Malia? Junlin? Junlin ada tak, Tan Junlin? Ada. Jadi boleh bernafas ke tak kalau keradangan berlaku di dalam salur pernafasan? Boleh tapi susah. Kalau dia bengkak sampai dia tutup sepenuhnya, boleh ke tak? Tak. Tak. Itu jawapan dia kenapa ada orang alergik, boleh tiba-tiba dia sesak nafas. Bukan cakap COVID dah, cikgu tak cakap COVID sekarang. Cikgu kata alergik menyebabkan bengkak dalam lah, bengkak. Jadi kenapa dia boleh tiba-tiba bengkak itu, ada sebab dia. Okey, histamin itu dilepaskan pada tempat yang tak betul, dia bertindak dan menyebabkan bengkak itu. Bengkak itu banyak isu. Jangan kata bengkak itu kait dengan trombosis ke apa-apa. Itu yang kamu belajar bab 10 ada topik dia yang kamu sentuh je. Keradangan ini pun je. Dan kamu perlu ingat ya, keradangan ini juga ada kebaikan. Bukan cikgu tak cakap dia buruk ya. Dia memang baik ya. Sebenarnya dia baik kalau berlaku di tempat yang betul. Khususnya tempat yang ada luka. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu pun tak nak buang masa. Siapa ada soalan? Taha? Tak ada. Cikgu tanya lagi 2 orang Kai boleh ikut Kai? Boleh. Hari ini boleh ikut hari ini? Boleh cikgu. Jadi cikgu akan cuba bagi kamu lagi sekali lagi praktis formatif 11-1 ini sebagai latihan lah. Jadi kamu tolong buat, cikgu nak cuba tengok ada ke tak kamu boleh ikut dengan cara pembelajaran sekarang lah. Jadi tolong jawab. Okay, cikgu akan bagi jawapan sekali kat situ. Ya, paling malas pun kamu salin je. Janji kau belajar. Okay, jadi itu saja dan cikgu minta supaya semua buka kamera. Buka kamera ya. Cikgu nak ambil screenshot je. Sila buka kamera sekarang. Jangan buang masa 3. Okay, Malia. Buka. Yushuan. Chen Xiang. Jun Lim. Chi Hang. Hari ni. Sila buka kamera. 3. 2. 1. 3. 2. 1. Yushuan. Jun Lim. Malia saja ya. Tak buka ya. Okay, jadi itu saja daripada cikgu hari ini. Terima kasih ya. Tolong buat dan kalau ada soalan sila tanya ya. Kamu boleh tanya dalam Google Classroom ataupun melalui WhatsApp, semua pun boleh. Okey, itu je daripada aku. Jumpa lagi. Bye bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih cikgu.